Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan PMP kita pada hari ini. Okey. Sebelum ni kita sudah tengok tajuk ubahan langsung. Okey, hari ini kita tengok sedikit berkenaan dengan ubahan tercantum. Apakah itu ubahan tercantum? Apa itu ubahan tercantum? Ubahan tercantum maksudnya adalah ubahan langsung dengan keadaan satu pemboleh ubah sebagai hasil darat dua atau lebih pemboleh ubah lain. Okey, maksud yang ringkas dia adalah, okey, kalau kamu tak faham, kamu boleh tengok contoh. Maksud dia adalah dia ada ni, dia ada banyak ni, dia ada banyak pemboleh ubah. Okey, V berkadar langsung dengan AH. Maknanya dia selepas dia lebih kurang sama dengan ubahan langsung, tetapi ubahan langsung ni, contoh bagi ubahan langsung, okey, ubahan langsung contoh dia. Okey. Okey, cikgu bagi contoh ubahan langsung kan. Ubahan langsung dia Y berkadar langsung dengan X. Okey, ini ubahan langsung. Tetapi ubahan tercantum ni dia ada lebih. Maknanya X hash. Di sini dia ada lebih. Dia ada banyak pemboleh ubah ataupun AXHM. Di sini. Maknanya berkadar langsung dengan ubahan tercantum ni dia lebih kurang sama. Cumanya dia ada banyak pemboleh ubah selepas tanda ubahan. Okey, kita tengok lagi contoh seterusnya. Okey, tengok contoh seterusnya. Kita ada V berkadar langsung dengan P kuasa 2. Okey, kalau tengok di sini V berkadar langsung dengan P kuasa 2. Okey, ni makna PD kuasa 2. Maknanya kita ada dua pemboleh ubah juga. Sama juga satu lagi contoh. Kita ada P berkadar langsung dengan Q punca kuasa R. Yang ni, yang di bawah ni apabila ni tanda ubahan, kita tukar dia dalam bentuk persamaan. Bila tukar dalam bentuk persamaan, kamu mesti ingat, mesti ada tanda sama dengan dan mesti ada simbol K. K itu apa? K itu adalah pemalar. Bila tukar kepada tanda sama dengan, mesti ada simbol sama dengan dan nilai K. Okey, seterusnya kita tengok contoh ya. Untuk lagi faham persamaan tercantum ni, kita tengok contoh. Okey, contoh dia dalam contoh 10, muka dalam teks ya. Diberi X berkadar langsung dengan Y kuasa 2Z. Okey, ungkapkan X dalam sebutan Y jika Z sama dengan jika X sama dengan 6 apabila Y sama dengan X dan Y sama dengan Z. Okey, pertama sekali kita ambil dia punya persamaan ni, dia punya hubungan ubahan ni. Okey, kita tukarkan dia dalam bentuk persamaan ubahan. Bila kita bentukkan dalam persamaan ubahan, kamu mesti ingat kita mesti letak tanda sama dengan dan nilai K. Mesti ada tanda sama dengan nilai K. Kalau kamu tak tulis, ni, ini bukan ni, salah lah. Okey, seterusnya. Apa lagi seterusnya? Okey, seterusnya. Okey, kita cari nilai K. Bila mau cari nilai K, okey, cuba perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini. Yang warna hitam ni, Y kuasa 2X. Okey, berkembar dengan K. K warna merah ni. Dia bila kembar, bila dia rapat, maksudnya dia adalah darat. Okey, bila kita mau K sahaja. Okey, yang warna hitam ni kita tidak mau. Asalnya dia rapat. Rapat adalah darat. Bila pindah ke sebelah, dia akan jadi bahagi. Bila bahagi, kamu kena ingat dia akan berada di bawah. Yang ni, semua sekali ni, Y kuasa 2, Z ni, dia akan berada di bawah. Kenapa berada di bawah? Sebab dia sudah jadi bahagi. Dia akan jadi macam ni. Kalau kamu tulis persamaan kamu begini, ni tidak comel. Kalau dalam MAT tidak terima jawapan seperti ini. Jawapan seperti ini tidak diterima. Apa perlu kamu buat? Kamu kena letak nilai K di depan ni. Nilai K di depan ni barulah diterima jawapan kamu. Mesti ada K sama dengan tukar tempat saja. Ini di belakang. Okey, kita ubah dia pergi depan. Sama dengan X per X kuasa 2. Z. Okey, bila dah dapat nilai K ini, barulah kita boleh cari nilai K. Okey, cari nilai K, masukkan nilai X, masukkan nilai Y dan masukkan nilai Z. Apa maksud dia? Okey, maksud dia masukkan maklumat yang diberi. Okey, maklumat yang diberi adalah, okey, masukkan. Okey, maksud dia apa? Okey, ini adalah nilai X. X 6. Okey, Y kuasa 2 dan nilai Z. Okey, tekan kalkulator.
kamu akan dapat K sama dengan 2/15. Okey, bila dah dapat K sama dengan 2/15 ni, okey, kita tengok persamaan ubahan kita. Ni persamaan ubahan ni. X sama dengan K, Y kuasa 2Z. Okey, masukkan dalam persamaan. Okey, ambil balik persamaan ubahan. Kemudian gantikan nilai K. Nilai K yang sudah kita kira tadilah. Okey, nilai K yang sini. Okey, masukkan dalam di sini tempat dia. Okey, selesailah dia punya persamaan kita. Okey, ini adalah sedikit daripada ubahan tercantum lah. Okey, ubahan tercantum ni dia lebih kurang sama dengan ubahan langsung juga, tiada beza ya. Cuma jadi banyak sahaja. Okey, seterusnya ini latihan ya. Latihan kamu boleh tengok dalam buku teks. Okey, seterusnya kita akan tengok lagi. Ubahan songsang. Hari ini kita masuk tajuk baru iaitu ubahan songsang. Apakah yang dikatakan dengan ubahan songsang? Ubahan songsang juga dengan kata yang ringkas. Dengan kata yang ringkas. Songsang ni kalau kita terjemahkan dia maksud dia adalah terbalik. Maknanya dia terbalik. Okey, jadi apakah maksud sebenar dia? Maksud sebenar dia adalah pemboleh ubah Y bertambah dan X berkurang. Okey. Maksud cikgu dia bagi tahu pemboleh ubah Y bertambah apabila pemboleh ubah X berkurang pada kadar yang sama dan sebaliknya. Okey, ubahan ini boleh ditulis sebagai Y berubah secara songsang dengan X. Okey, dengan kata yang mudah dia terbalik saja. Okey, maksudnya kalau yang ni tinggi, satu lagi pendek. Kalau satu lagi gemuk, yang satu lagi kurus, satu lagi panjang, satu lagi pendek, satu lagi... maksudnya begitulah. Maksudnya dia saling bertentangan ataupun terbalik. Okey, mau tengok dengan lagi faham. Okey, untuk lagi faham macam mana kita nak tengok dia adalah ubahan songsang, kita tengok contoh 15. Chiang Min mengambil bahagian dalam satu larian maraton dengan jarak 42 km. Jadual menunjukkan hubungan antara masa yang diambil Chiang Min dengan laju puratanya. Okey, T ialah masa. V ialah laju. Okey, yang ni masa lah ni. 4, 5, 6, 7, 8 ni masa. Dan yang di bawah ini laju. Okey, soalan dia. Nyatakan perubahan laju jika masa yang diambil bertambah 2 kali ganda. Okey, kita tengok masa. Contohnya masa di sini adalah bermula dengan 4. Soalan dia kata bertambah 2 kali ganda. Bertambah maksudnya daripada 4, bila dia bertambah 2 kali ganda, macam mana? Macam mana kita mau buat? Okey, bila dia bertambah 2 kali ganda, contoh di sini dia ambil nilai 4. Masanya adalah 4. Bila dia bertambah 2 kali ganda, maknanya di sini akan jadi darab masa. Apabila di sini darab, di sini secara automatik akan menjadi bahagi. Dia punya laju ni akan jadi bahagi. Kenapa? Sebab dia akan jadi terbalik. Kalau di sini darab, di sini bahagi. Kalau sini bahagi, sini akan jadi darab. Dia akan jadi terbalik lah. Jadi 4 darab 2, 8, 10.5 bahagi 2 dapatlah 5.25. Jadi kesimpulan, apakah kesimpulan yang kita boleh buat di sini? Apabila masa bertambah 2 kali ganda, maka laju berkurang 2 kali ganda. Okey? Satu bertambah, satu lagi berkurang. Itu adalah berkadar songsang. Okey, kita tengok contoh seterusnya. B berkurang 1.5 kali ganda. Okey, sama juga. Contoh di sini diambil masa, ambil salah satu saja masa. Di sini contoh yang ni diambil masa 6. Kalau masa dia adalah 6, berkurang maksudnya dia akan jadi bahagi. Kalau di sini bahagi, kawan dia akan jadi darab. Itu sahaja. Jadi 6 bahagi 1.25, kamu akan dapat 4, 5, 7. Darab dengan 1.25 kamu akan dapat macam ni. Okey, ini adalah ubahan songsang. Jadi kesimpulan dia adalah apabila masa berkurang 1.5 kali ganda, maka laju purata juga bertambah 1.5 kali ganda. Okey, maksud kalau di sini bahagi darab, di sini darab bahagi. Itu adalah ubahan songsang. Okey, ubahan songsang ni dia boleh ditulis dalam persamaan. Okey, dalam persamaan kita boleh tulis ubahan songsang seperti ini. Okey, ubahan songsang ini, ubahan contohnya Y berkadar langsung dengan 1/X. Y berkadar songsang dengan 1/X. Cara baca dia, Y berkadar songsang dengan 1/X. Okey, bila sebut berkadar songsang, nilai di atas dia ni wajib 1. Wajib 1, tidak boleh jadi 2, 3 ke 4 ke, tidak boleh. Dia mesti 1. Dan pemboleh ubah dia berada di bawah. Berada di bawah. Okey, kemudian daripada
persamaan daripada ubahan songsang ini, kita mau tukar seperti ini, dia sebenarnya begini. Okey, Y berkadar songsang dengan 1/X. Ingat, bila kita mau tukar yang ini kepada tanda sama dengan, dia akan jadi Y sama dengan K 1/X. Tetapi kenapa cikgu tulis begini jawapan dia? Okey, senang saja. Sebab K darab 1 dapat K. Samalah juga dengan K per X. Cikgu terus ringkaskan di sini. Kamu akan dapat Y sama dengan K per X. Ini dalam bentuk persamaan. Okey, seterusnya. Okey, bentuk graf bagi ubahan songsang kalau Y melawan X. Y melawan X, bentuk dia mesti melengkung macam ni. Bentuk dia hyperbola. Kalau kamu dapat bentuk hyperbola macam ni, Y melawan X, yes, ini adalah graf songsang. Graf hubungan ubahan songsang. Okey, tetapi apabila Y, maklumat yang sama, tetapi Y melawan 1/X, dia akan menjadi straight macam ni. Jadi straight macam ni. Ini adalah ubahan songsang. Ubahan songsang, dia beza dengan ubahan langsung. Ubahan langsung, apa yang dia bezanya? Okey, ubahan langsung, dia Y berkadar langsung dengan X. Okey, X sahaja. Yang di sini 1/X. Yang ni X. 1/X ni untuk ubahan songsang. X ni untuk ubahan langsung. Dia sama juga, dia macam ni, straight je. Yang bezanya di sini, ini 1/X, yang ni adalah X. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kalau kamu tidak faham, kita boleh tengok contoh. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, diberi contoh 16 ya, diberi masa untuk menyiapkan kerja pemasangan perabot berubah secara songsang dengan bilangan pekerja X. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara X dan T. X dengan T. Ni X ni bilangan pekerja. Yang ni di bawah ni adalah masa. Okey, soalan dia. Dengan mengira. Okey, dia suruh kamu kira. Dia suruh kamu kira. Sudah kan? Bila suruh kamu kira, bermakna di sini kamu kena buat graf baru. Okey, T berubah secara songsang dengan X ataupun X squared. Tulis hubungan kamu dalam bentuk ubahan. Okey, jadi bila dia suruh kamu kira, maknanya kamu kena buat jadual baru. Jadual baru yang mana? Yang mempunyai nilai XT. Sebab apa? Sebab dia suruh kamu kira kan tadi. Dan X kuasa 2, T. Okey, jadi kiralah X berapa? X 2. T berapa? 180. Okey, kira dapat yang ni. Okey, sama juga X 3, T 120 kira. Okey, dapatlah nilai yang di atas ni. Okey, 360, 360. Okey, bagi nilai X kuasa 2. Okey, X kuasa 2 T. Okey, kamu akan dapat yang pertama 720, 1080, 1440, 1800, 2160. Apa beza dia? Yang berwarna hijau ni, cuba kamu tengok. Yang cikgu tanda warna hijau ni, jika kamu perhatikan di sini 360, 360, 360, 360. Apa maksud dia? Dia mempunyai nilai yang sama. Dan yang di bawah ni, nilai yang berbeza. Okey, kita mau cari. Yang ini sebenarnya adalah K, pemalar. Okey, nilai pemalar dia mesti tetap. Jadi jawapan dia atas ke bawah. Okey, daripada sini kita boleh tengok sudah. Nilai yang betul adalah nilai yang sama. Daripada awal sampai akhir dia sama. Jadi yang mana betul? XT ke X kuasa 2T? Jadi jawapan dia adalah nilai XT. Ialah pemalar. Kenapa pemalar? Sebab dia sama. Pemalar ni dia sama, dia tetap. Okey, manakala nilai X kuasa 2T bukan pemalar. Maka T berubah secara songsang dengan X. Okey, jadi ini bentuk ubahan cara kita tulis. X berkadar songsang dengan 1/X. Okey, ini cara tulis dia. Nilai di atas ni wajib nilai dia 1. Jangan letak nilai lain. Okey, seterusnya kita tengok contoh dalam bentuk graf. Okey, yang ni kita mau tengok. Okey, dengan menggunakan skala lukis graf Y melawan 1/X. Okey, dia bagi maklumat X dengan Y sahaja. Okey, maknanya kamu kena buat jadual baru yang mana yang dia mempunyai nilai 1/X. Okey, kita buat jadual baru. Okey, ikut maklumat yang dia bagi. Maklumat yang dia bagi dia mahu 1/X dan Y. Okey, bila dah dapat seperti ini, lukislah kamu punya jadual, kamu punya graf. Bila kamu lukis graf, di sini adalah Y.
Dan di sini adalah 1/n.